Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar? Kalau tak dengar boleh bagi tahu di ruangan komen lah. So untuk hari kedua ni semalam ada request daripada kawan kita. Dia minta design contoh banner dan perkenalkan segala tools yang digunakan untuk design banner tu lah. Slowkan sikit. Okay, jadi hari ni kita akan buat satu banner contoh dan perkenalkan segala tools yang aku biasa guna untuk design banner ni. So, memandangkan banner ni kita tak bertujuan nak print. So, untuk dekat preset ni kita akan pilih web preset lah. Web preset kemudian kita akan ambil size full HD dan aku akan biarkan dia as a default. Tengok automatic bila web preset full HD dia punya color mode adalah RGB instead of CMYK yang mana CMYK ni guna untuk print punya preset lah. So kita akan pilih RGB dan by default dia punya resolution screen adalah 72 ppi. Untuk printing adalah height 300 ppi. So memadai untuk 72 ppi sahaja. Yang lain tak ada apa. Orientation landscape dan kita create lah. So firstly macam yang aku kata semalam, perkara pertama yang penting bila buka Illustrator ni adalah workspace korang. Sama ada korang nak guna yang essential workspace punya yang belah atas kanan ni ataupun korang boleh customize workspace mengikut keperluan korang. Sebagai contoh korang pilih essential kan. So essential basic lah. Control bar tak ada, lepas tu dia punya toolbar panel pun yang basic. Dia punya window panel pun nampak property layer dengan library saja. So korang boleh customize, tarik, boleh enable yang mana-mana yang korang perlukan. Lepas tu control panel dan sebagainya. Bila dah customize mengikut cita rasa dan korang boleh save as a nude space lah. So aku dah save aku punya current nude space bawah nama aku. So nampak aku biasa akan guna character paragraph dan tepi-tepi ni lah. Bila aku expand nampak ada banyak lah. Okay, siapa yang tengah tengok tu boleh komen sikit. Saya pun tak kenal siapa yang sedang melihat. Tak tahu siapa yang sedang melihat. Okay, untuk contoh banner yang aku akan design adalah promotion ataupun advertisement untuk makanan. So firstly, white background. So untuk tema makanan ni aku akan lebih menggunakan tema putih dan merah. So apa yang aku akan buat, tepi kiri ni kita boleh tengok rectangle tools dan bila kita right click akan ada banyak option-option lah. Ellipse tool, polygon, star. Flare ni jarang guna lah. Kita akan biasa guna 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kebiasaannya aku biasa guna rectangle tool, ellipse, polygon dengan star je lah. Sebab round ni jarang. Sebab rectangle ni kalau dalam Adobe CC automatic kita boleh adjust dia punya curve dia jadi round. So tak berapa berguna sangat lah untuk round rectangle ni. Ni hanya available untuk Adobe Illustrator ataupun yang version CC saja. Yang CS tak ada features ni. Tak apa kita delete dulu. Okay. Bila mana korang start workspace dekat Illustrator, by default dia punya fill color adalah color putih dan stroke color adalah hitam. So aku akan disable dulu stroke color ni. So untuk fill color ni aku pergi ke swatch panel dan enable color merah. Aku lukis je kotak ni.
Ni siapa yang biasa guna Photoshop, ni common lah. Common knowledge. Dan kita draw dia punya rectangle tu supaya align dengan artboard kiri dan kanan. So atas dengan bawah ni nampak macam tak sekata. So kita select rectangle ni. Sama ada korang nak guna control panel untuk alignment ataupun dekat alignment panel belah kanan ni. Aku biasa guna belah kanan ni lah. So kita align object horizontal. Okay, horizontal dah okay, kiri kanan. Lepas tu vertical untuk dia atas bawah kan. Dan kita besarkan sikit. Okay, disebabkan merah ni adalah red plane, color merah solid, aku lebih suka untuk menggunakan gradient. Untuk gradient, korang just boleh klik je dekat option yang tengah ni. Dan korang boleh klik gradient tools ataupun dia punya shortcut dia G. Dan kebiasaannya contoh macam ni kan. Bila korang select ni, automatic dia akan keluar dia punya color range ni lah. Dan bila double click, dia akan keluar option. So aku akan ubah gradient color putih ni kepada merah gelap sikit. Kemudian yang ni merah cerah. So tak nampak sangat perbezaannya. Kita boleh double click dekat merah gelap ni untuk dia keluar lagi option. Dan kita klik color piring warna ni kan. Dan kita boleh adjust dia punya kegelapan merah tu macam mana. So aku pilih gelap sikit. Okay, macam aku kata semalam untuk gandaan 10, adjustment pakai scroll, hold button shift, automatic dia akan gandaan 10 lah. Lagi cepat lah. Instead of satu-satu yang lambat kan. Okay, 120, 140 okay kot. Okay, disebabkan dia kiri dan kanan kan. So korang boleh agak buat ellipse radial dan dia akan tengah. Dan korang boleh klik button untuk reverse ni. So yang utama dia merah gelap dan yang tengah gradient dia merah cerah kan. So mungkin aku pakai yang linear saja. So kita nak bagi gelap lagi. Okay, good. Kemudian kita adjust dia punya kegelapan dia. Okay. Okay, bila dah siap ni nampak macam besar sangat kan. So kita kecilkan sikit. Dan kita menggunakan ellipse tool. Ellipse tool. Kalau ellipse tool ni korang just lukis saja, automatic dia akan free form lah. Free draw kan. So dia macam mana nak dapatkan bulat yang sekata. Korang boleh hold button shift, automatic dia akan lock lah. Dia takkan lari kan. Tapi macam mana kita nak lukis daripada center bulat tu. So korang kena hold button shift dengan alternate together. Dan automatic bila korang lukis, dia akan lock dekat center bulat tu. So aku lebih suka kaedah ni lah. So yang ni aku colourkan kuning sementara. Dan contoh kalau macam ni kan, circle dengan rectangle ni tak align. So macam mana kaedah nak align dan rectangle ni as a reference point. Kita select circle dengan rectangle ni. Kemudian pergi dekat alignment panel ni. Align to selection. Align to selection nanti kalau korang tekan horizontal dengan vertical, automatic rectangle ni gerak kan. So kita tak nak rectangle ni gerak. Kita pilih align to key object. Key object ni maksudnya reference point dia. Kita boleh pilih sama ada bulat ataupun merah. So aku akan pilih yang rectangle merah ni as a reference point. So bila align, automatic dia hanya gerak yang bulat saja based on center of the rectangle lah.
Okay, dah align kan? Kita besarkan sikit. Dan kita duplicate lagi. Okay, kaedah duplicate dekat Illustrator sama macam dalam Photoshop. Hold button alternate sampai toggle mouse tu keluar double kan. So just tarik je, baru lepas. Okay, lepas tu kita resize. Ni aku colorkan hijau ni. Kita duplicate sekali lagi. Okay. Kalau korang tak nampak kan, center, nak bagi center ni dengan line rectangle ni sama kan. So korang boleh control Y. Control Y. So, supaya dia nampak dalam wireframe mode lah. So korang boleh gerak. Okay, supaya dia center macam tu. Okay, cun. Lepas tu control Y untuk kembali asal lah. Tahu? Okay. Okay. Okay, bila dah dapat macam ni, so kita boleh import gambar. So untuk import aku biasa akan gunakan ni lah. Place Shift Ctrl P. Shift Ctrl P. Dan aku akan menggunakan gambar ayam. Sebab kita ada promosi ayam kan. So satu ayam, dua ayam, tiga ayam. Okay. 3 gambar sebab kita ada 3 frame. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay. Kalau perasan gambar ayam ni dia ada pangkah kan. Maksudnya gambar ni still link dengan original resource. So kita tak nak tu sebab bila kita transfer file AI ni untuk orang lain edit, kalau dia tak ada source tu dia tak boleh muncul gambar tu. So kita unlinkkan gambar tu dengan tekan embed atas ni. Tu kita resize. Ni pun sama, kita embed supaya dia tak link dengan resource. Ni pun sama, kita unlink. Resize. Okay, untuk gambar utama. Okay, sebelum tu aku nak buat stroke dulu. Okay, select bulat orange ni. Dan kita enable dia punya stroke. Untuk bezakan stroke dengan fill color, kita colorkan stroke dia color hitam lah, hitam. Dan dekat stroke panel kanan ni, ataupun korang boleh enable dulu window ni stroke ni. Dan boleh increase lah dia punya ketebalan stroke tu. So bila line stroke ni adalah center, so bahagian dalam dengan luar dia akan sama-sama besar. Instead of dalam saja, so dia akan membesar ke dalam. Kalau line stroke outside, dia akan membesar keluar. So kita akan pilih membesar keluar dalam 14, 15, okey. Okey, 15. Dan kita nak pisahkan fill color dengan stroke ni menjadi dua entiti yang berbeza. Kita pergi ke object dan kita expand appearance ni. So automatic dia akan membentuk fill color satu layer, stroke color satu layer. Tapi disebabkan bila kita gerak, dia sama-sama gerak, dia masih dalam group. Kita boleh ungroup dia, right click dan ungroup. Automatic bila gerak saya, dia akan gerak yang layer untuk stroke hitam saja. So kita nak masukkan gambar first ni, gambar ayam ni ke dalam fill color orange ni, circle orange ni. So kalau tengok dekat layer list, gambar ayam yang first, aku first ayam satu kan. Okay, ayam satu ni kita drag dia punya layer atas daripada orange circle, tapi bawah daripada
black stroke black stroke dan kita select layer ayam satu dan orange circle, kemudian right click, make clipping mask. Okay, make clipping mask. Okay, tak boleh. So macam mana kita nak jadikan gambar ni shape bulat? So kita drag lagi gambar ayam satu ni bawah daripada fill color orange ni. Baru kita select layer orange ni dan layer gambar ni. Right click, make clipping mask. Okay, dah jadi. Dia akan masuk dalam gambar ni kan. So kalau korang gerakkan bulat ni, gambar ayam tu dia tak akan adjust kan. So kita tak nak ada ruang kosong bawah ni. Macam mana kita nak buat? Kita double click je supaya dia masuk isolation mode. So bila isolation mode ni, kita hanya boleh edit kedudukan ayam ni dengan circle ni saja. So yang lain tak akan terganggu lah. Kita select layer ayam ni dan pakai arrow key untuk kita gerakkan supaya dia memenuhi ruang putih bawah tu kan. Kalau dia masih ada ruang-ruang kosong, korang jangan resize je gambar ni supaya dia memenuhi bulat tu kan. Okay, ni justness lah. Kita bagi lebar sikit gambar ayam ni. Tu exit saja. So bila exit dah siap lah. So untuk stroke ni, disebabkan dia dah jadi satu entiti yang berbeza, kita juga boleh colorkan dia mengikut fill color. Asalnya dia adalah stroke color, tapi disebabkan tadi kita dah expand dia punya appearance, dia automatic dia akan jadi fill color. Dan aku nak jadikan dia color gradient. So nampak nice lah. Dan instead of linear gradient, aku akan pilih radial lah. Radial tak berapa nampak sangat kan. So fill. Tapi aku tambah menjadi 3 color. So location dia 50 supaya dia tengah-tengah kan. Okay. So merah pekat ni aku jadikan 50. Dan kiri kanan dia adalah dark red lah. Dan kita tukar angle dia kepada 45. Okay. Nampak ah? Nampak dia punya apa? Sini merah cerah. Lepas tu sini merah cerah, sini gelap, sini gelap. Just nice lah. Okay. Cara kita nak duplicate macam yang aku kata tadi, cara kita nak duplicate layer ni supaya yang dua bulat ni pun ada line merah ni. So hold button alternate, just tarik je. Kemudian kita resize. Kita resize. Kita centerkan dia. Okay. Baik kita resize supaya dia lock. Okay. Nampak macam tak nice kan? So kaedah yang sama. Aku enable stroke dia. Dan instead of color plane, aku akan pilih gradient terus kan. So senang lah. Dan sama juga macam tadi. Kita pakai 15 mungkin besar sangat. So kita ambil 10 lah. 10. Kemudian kita buat outside. Okay. Dah jadi kan. Okay. Sebelum kita expand dia punya appearance, kaedah nak cepat kan. Yang ni untuk duplicate jadi macam ni, just select je layer yang second ni. Kemudian eyedropper toolbar ataupun kat sini eyedropper tool ni, hotkey dia adalah I. Tekan je, automatic dia akan follow. Kemudian kita select dua-dua ni dan kita expand dia punya appearance. Automatic dia akan jadi dua entity yang berbeza lah untuk fill color dengan stroke dia. So kita boleh ungroup. Okay. So sekarang ayam yang dalam pinggan ni kita nak letak dalam gambar yang apa? Frame yang pertama.
ayam 2. Okey. Untuk circle kuning ni, kita namakan dia top lah. Untuk elakkan kekeliruan kan, kita namakan dia bottom. Okey. So ayam 2 ni kita nak letak dekat frame yang bahagian top. So kita letak bawah layer top sampai dia keluar macam ni. Kemudian korang select je circle kuning ni, hold button shift untuk second select gambar ayam tu kan. Lepas tu right click, make clipping mask. Nampak macam besar sangat kan ayam ni kan. Kita dah nak nampak the whole plate sekali kan. So double click je dekat sini, masuk isolation mode, klik dekat layer ayam dan kita resize saja ikut kesesuaian. Okay, just nice lah. Lepas tu kita togglekan je. Okay, nampak nice lah. Escape, dah jadi satu. Dan gambar yang ketiga pun sama juga. Kita centerkan dulu. Kemudian ni kita namakan dia ayam 3. Ayam 3, lepas tu kita nak letak dalam circle yang bottom. Sampai keluar macam ni, kita select, hold button shift untuk second select, right click, make clipping mask. Dan kita double click untuk masuk isolation mode. Select layer ayam tu, kita resize dia. Kita resize just nice lah. Again kita resize besar sikit, bagi nampak ayam tu kan. Okay, escape. Okay, escape. Okay, sekarang bahagian gambar untuk promosi ayam ni kita dah siap. Nampak nice lah. So kemudian apa yang perlu lagi ada dalam banner untuk iklan makanan adalah semestinya perkataan. So typing tool dekat kiri ni ataupun toggle je shortkey dia T, huruf T. Okay, untuk typing tool ni dia ada dua kaedah untuk kita letakkan type dalam Illustrator. Kaedah pertama adalah kita klik saja sekali, automatik dia akan keluar. By default dia akan keluar perkataan ni, lorem ipsum ni. Kaedah yang kedua, insert all, kita tekan sekali, kita hold button mouse dan kita buat text box. So text box ni automatik dia akan keluar by default lorem ipsum $6 bla 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 ni kan. Bila kita kecilkan, nampak? Dia takkan keluar daripada border text box ni. Dan kalau perasan dia ada dash ni kan, kita boleh disable dash ni dekat bahagian paragraph hyphenate. Automatik dia akan ke bawah lah. So sebagai contoh kan, kita type je apa-apa, automatik dia akan toggle ke bawah. So mana the rest text yang kita type tadi kan, kita selection mode dan kita adjust. Nampak dia akan, kalau biasa guna Microsoft Word, features yang macam ni lah. Sama ada korang nak vertical tarik ke bawah untuk expand ataupun korang horizontal, automatik dia akan jadi satu paragraph yang panjang lah. Instead of yang single click tadi, bila korang tarik ke bawah, dia akan resize. Dia takkan mengembang lah. So kaedah untuk, aku colourkan putih sekejap. Kaedah untuk text box ni jadi macam single click tadi. Dekat right side ada satu dot biru kecil kan. Bila korang double click, yes, automatik dia akan jadi single click punya form. So bila korang tarik, dia takkan kembang ke bawah, instead of dia akan transform lah. So nak patah balik menjadi text box, double click saja. So automatik dia akan boleh kembang ke bawah. Ni pun kaedah dia sama juga. Double click untuk jadi text box dan double click semula untuk jadi single click form lah. Okay. Untuk title biasanya kita akan guna single click form lah. Untuk title ni apa, fast food. So
Boleh apa? Ayam madu. Ayam madu. Okay. Madu. So character ikutlah koleksi font yang korang ada. Aku biasa guna Acumen variable ni sebab dia banyak option lah untuk bold kan. So aku akan pakai condense black. Okay, condense black. Dan aku resize. Okay. So kalau kita nak edit gambar punya position ni, tapi kita tak nak ganggu yang rectangle ni, kita boleh pergi ke layer list ni, kita toggle dekat rectangle punya layer dan kita boleh lock lah. Ataupun dia punya shortcut dia select Ctrl 2, Ctrl 2, automatic dia akan lock. So nak unlock semula Ctrl alternate 2. Dia akan unlock lah. So Ctrl 2 untuk lock. So kita boleh select gambar untuk ayam saja. So kita nak groupkan as a one group dan kita namakan dia image kan. Right click, group, dan kat sini kita namakan dia image. So bila dah macam ni, kita just select satu kali dan kita boleh gerakkan the whole image lah. Kita gerakkan sini sikit. Okay. Okay, sekarang ayam madu. Kita resize sikit. Ayam madu. Okay, untuk bagi kesamarataan antara space kanan dan kiri ni, aku biasanya akan buat satu guideline lah. Simple guideline. Ctrl B. Ctrl B. Ctrl B. Top. Okay. Ctrl R untuk enable ruler atas ni. Ctrl R. Shortcut dia Ctrl R. Ataupun korang boleh enable dekat bahagian view ni. Ruler ni. Hide ruler. Ataupun show ruler. Kaedah sama macam dalam Photoshop. Kita boleh buat guideline. So aku biasa akan buat guideline macam ni lah. Supaya nampak sekata bahagian kiri dan kanan kan. So bila dah ada guideline, boleh delete yang ni. Alamak, belum. Okay, boleh delete. So ayam madu ni just nice kat situ. Kemudian kita hold button alternate untuk duplicate sekali lagi. Kita type apa? Promosi. Promosi. Lepas tu pilih promosi condense regular. Tak best. Pilih regular je lah. Bagi kecil sikit, 60. Dan kita colorkan dia color merah ni. Alamak, tak boleh color. Ambil dia dekat swatch panel, color merah. Okay. Ni kita ambil condense.
So macam ni nak bagi free delivery ni align dengan ayam madu di bahagian kanan. So kita selectkan dua-dua macam aku kata tadi. Kita dekat align panel, align to key object. So kita jadikan ayam madu as a key object, kita select sampai dia keluar biru punya hard light ni. Dan kita just align to left to right lah. So dia akan betul-betul align lah. So aku tambah satu lagi ni. So di bahagian ruang kosong bawah ni kita boleh letak description untuk ayam madu ni. So untuk bahagian description kan panjang kan. So kita sesuai untuk gunakan text box lah instead of single click. So buat je dulu macam ni sampai dia keluar ni kan. Lepas tu kita kecilkan sikit dalam 35 okey kot. 35. Okay, description dia kita colorkan orange sikit. Kuning okey tak? Orange sikit lah. Okay. Special food in our restaurant and ni je contoh ayat saja. So ikutlah kesesuaian korang kan nak letak description apa kan. So regular. Apa lah, sesuai aku tak berapa tahu sangat ayat marketing ni. Feel free to enjoy our meal. Boleh kot, aku pun tak tahu sangat. Now. Ya, promosi ya. So paragraph kita bagi dia macam ni. So ayat promosi bawah ni. Now ni kita bagi besar sikit lah. Okay, macam ni. So kita jadikan ayam madu ni as a key object untuk kita align kan. Key object, select ayam madu ni dan kita centerkan dia. So dia betul-betul center lah. So kita groupkan untuk tak payah kot. Kita besarkan sikit. Instead of besarkan macam tu, kita double click untuk jadikan dia single click mode. Okay, dah macam ni. Dan bila kita besarkan, dia akan ikut besar sekali kan. Dan nak apa lagi? Mungkin letak discount. Apa? 50%, 100%.
30% lah diskaun. Rugi pula nanti kedai tu letak 100% kan. So diskaun. So perkataan diskaun ni kita boleh guna yang regular. Regular boleh ke? Dan kita kecilkan dia. Okay. Regular. So ni kita align just use align to upboard. So dia automatic akan tengah. So apa lagi yang kurang rasa? Saya nombor phone kan ataupun contact macam mana dia apa customer nak contact kalau tak ada nombor phone kan. So kita letak nombor phone pula. Ya duplicate je mana-mana teks yang ada ataupun duplicate yang atasnya. Merah. 0 1 1 3 5 1 1 7 5 6. Contohlah contoh. Dan biasanya nombor phone ni kita bagi tebal lah supaya orang jelas kan nampak. Orang boleh tengok daripada jauh kan. So condense bold black. Condense bold tak sesuai. So apa yang sesuai black. Bold lah bold. Dan kita bagi jarak dia dalam 40. Apa nombor phone lepas tu letaklah media sosial ke website ke. Contoh www. .my lah. So kita bagi paragraf dia tengah. Alamak. Tengok dia dah lari lah. So kena align balik. Object. So kita kecilkan sikit website ni. So pakai regular. Kecilkan sikit. Okay, good. So dekat bahagian kosong ni korang nak letak apa? Letaklah apa-apa website ke. Website dah ada. So letak mungkin media sosial kot. Boleh letak ruangan media sosial. Aku just import je stok yang aku ada. Media sosial. Kenapa dah stop lagu? Video file continue watching. Media sosial apa? Facebook, Instagram, biasa ni lah. 3 ni. Tak ada kot.
So kalau nak bagi media sosial ni sama dengan ya colourkan macam tu je. So nampak elegan sikit lah. Ah, contoh lah, ni contoh je eh. Korang tak semestinya kena ikut. Mak tak boleh colour. Tidak. Shift control untuk jadikan teks ni outline. Shift control O. Shift control O. So bila dah jadi outline dia tak boleh editable. Tapi dia jadi as a image lah. As a icon. So bila kita select dekat burung ni, automatic dia akan follow colour. Instead of satu-satu kan colour gelap ni, tekan gradient tool, pull ke atas dan tarik ke bawah. Automatic dia akan jadi sekata lah instead of letter by letter kan. So kita nak ada whole tu sekata, atas merah gelap, bawah merah cerah kan. Ataupun sebaliknya. Okay, cun. So yang ni kita align kan. Select je semua. Just align. Okay, dah align. Lepas tu space dia, object. Kita jadikan Twitter icon ni as a key object. Dan kita try 5 untuk jarakkan dia kan. 5 rapat sangat. 10. Mungkin 20 kot. Okay, 20 cun. So dah siap lah satu poster untuk food advertisement. So kalau background putih ni korang rasa macam terlalu kosong kan? Korang boleh buat satu lagi rectangle besar. Itulah nak colourkan apa? Colourkan kelabu sikit kan. Kelabu. Okay, seakan-akan macam ni lah. So instead of korang tarik ke bawah kan, tak tahu mana satu dia punya line kan. Korang boleh hold button shift control, kemudian icon untuk apa buat kurungan tu kan, tapi yang belah kiri punya sebelah huruf P, automatic dia akan terus ke toggle bawah sekali. Kalau korang shift control dan tekan toggle yang belah kanan punya kurungan, shift control, automatic dia akan kembali atas. Tapi kalau tekan hold button control saja dan toggle yang kurungan kiri control, automatic dia akan satu-satu by layer lah. So ni kita tukar. Tak menarik lah. Rasa putih je kot. Delete je, tak payah. Kita colourkan dia plain putih. Okay. Bila dah siap ni, macam mana korang nak share as a image supaya boleh posting dekat media sosial? Kalau korang pergi kat file, save as, dia tak ada tau format untuk PNG ke JPEG. Dia hanya rasterized format sahaja. So apa yang korang perlu buat, pergi kat file, korang kena export. Export as. So shortcut dia aku
Shortcut untuk export ni aku setkan dia Shift Control E lah. Mudah kan. Untuk set dia punya shortcut dia dekat ni. Keyboard shortcut ni. Dekat edit. Keyboard shortcut. So export as. So korang save lah dekat mana-mana kan dalam folder korang. Tapi sebelum tekan untuk save export ni, korang kena dulu use artboard. Sebab kalau korang tak check use artboard ni, kalau ada hidden icon, teks, gambar dan sebagainya luar daripada border artboard ni, automatic dia akan follow sekali. So kita tak nak yang tu kan. Kita just nak design yang dalam artboard sahaja. Kita use artboard, export. So screen resolution just untuk media sosial ataupun website purpose. So memadai untuk 72 ataupun medium lah. Biasa kau ambil medium. Anti-aliasing ni tak payah optimize. So dah transparent. Jangan pilih black. Ambil transparent je. Okay. Dan kita boleh tengok lah sekejap. Window D. So dah siap lah satu food advertisement. Boleh katakan banner lah. Size banner kan. 1920 kali 1080. So sangat simple lah tutorial ni. Kalau ada pertanyaan yang korang tak faham bahagian mana yang ada kekeliruan, boleh type di ruangan komen ataupun PM direct dekat aku. So harap yang tengok tutorial pagi ni memberi manfaat kepada korang untuk mula menyukai dan menggunakan Adobe Illustrator CC. Sebab asyik-asyik mungkin ada toggle-toggle atau shortcut yang kurang. Jadi, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.